أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Dia cipta kita daripada tak ada jadi ada. Dia buat bagi. Lepas tu Dia panjangkan umur. Setelah ada, Dia bagi umur panjang dan melengkapi keperluan kita untuk nak sampai ke umur panjang. Makan, minum, kesihatan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan setelah umur panjang, Dia bagi kita jadi orang yang dibersihkan dosa kalau kita mahu bertaubat. Dalam semua-semua perkara tu, daripada tak ada, ada, uzur, mati. Dan semua perkara ni kita hanya tunggu satu je, untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan tunggu, saya tunggu, Munkar Nakir pun tunggu, Israel pun tunggu, Allah Ta'ala pun tunggu. Kita semua pakat duk tunggu. Kita tunggu nak mati. Israel tunggu nak bagi kita mati. Munkar Nakir tunggu nak tanya kita. Kita tunggu nak jawab soalan. Allah Ta'ala tunggu nak jumpa kita. Kita tunggu nak kena tanya. Kita tunggu, Dia pun tunggu. Untungnya tunggu kita kalau kita beriman. Ruginya tunggu kita kalau kita kufur. Jadi Tuhan taruh umur lagi panjang, tak mati-mati lagi. Pasal apa? Pasal nak suruh bagi bersih. Kalau mati besok, biarlah macam lahir ke dunia, bersih. Jangan main-main, lepas tu pengotok, lepas tu mati, kotor dalam masa mati. Kita nak dibersihkan. Di dunia boleh tak buat sabun-sabun lah. Dalam kubur dia belasah dengan cemeti. Di akhirat dia tahu masuk neraka. Wa'a'udzubillah. Sebab benda kotor tak boleh berserta dengan yang bersih. Allah Ta'ala itu maha suci, tak boleh ada yang cemar berserta dengan Dia. Maka jadilah orang yang selalu bertaubat. Lebih-lebih lagi kalau umur kita umur yang dah gayat, umur yang kubur kata mai, rumah kata pi. Dan buatlah perangai sebagai hamba yang dikasihi hamba dan yang dikasihi Tuhan. Jangan buat perangai yang hamba pun tak kasih, Tuhan telah lagi dah meluat. Ya Allah, kita jangan buang masa atas dunia ni, sebab tak ada apa faedah pun hidup di dunia kalau buang masa. Lebih baik kita mati awal. Pasal apa? Tak gaduh banyak sangat dosa kita kena tanggung. Kalau siapa mau percaya, tak mau percaya sudah. Tapi kematian pasti akan sampai. Percaya pun dia sampai, tak percaya pun sampai juga. Hendaknya habiskanlah riwayat kita sebagai orang yang berada dalam husnul khatimah. Tutup hayat dia, pernafasan dia yang terakhir dengan tutupan kebaikan, dan diterima sebagai hamba yang soleh. Harap kita lagu tu lah. Apa lagi yang kita boleh buat? Kalau lagu tu, bila kita dah jadi orang yang dah sampai ke makam untuk dipanggil Tuhan, siap untuk bertemu. Kalau lagu tu, bersihkan diri kita. Kalau boleh, jangan turut campur dengan urusan dunia yang merepek-repek. Biar orang muda sudahlah celaru, nak nasihat tak boleh. Kita hak tua-tua ni berubah lah. Pasal apa? Tak lambat lah. No. Berubah. Lagi tua lagi kena berubah. Orang muda-muda boleh tumpang kasih kita yang jadi orang tua ni. Orang muda-muda boleh tumpang senang, tumpang rasa bahagia, kerana hidup kita dapat memberi manfaat untuk orang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak aku utuskan kamu wahai Muhammad. Tak ada dah Muhammad ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun Allah Ta'ala panggil pulang 1000 tahun lebih yang lalu. Tak ada dah. Jadi ayat tu dah ada lagi.
Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan memberi rahmat pada sekalian alam. Ayat tu ada lagi. Patutnya Rasul meninggal, ayat tu pun pergi sekali dengan dia. Tapi ayat tu Tuhan simpan. Untuk siapa? Kalau dia kata ayat tu untuk Muhammad, tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad, seolah-olah ayat Quran ni untuk Rasulullah saja. Untuk kita tak payah. Walhal Muhammad yang dia maksudkan di situ adalah untuk kita yang berakhlak seperti akhlak Muhammad. Berbaluilah, berpatutanlah kita hak mengucap kalimah syahadah. Yang kedua berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berpatutanlah kita berperangai macam Muhammad. Patut sangatlah kita jadi Muhammad. Patut sangatlah Al-Quran tu mai kat kita. Tiba-tiba ayat tu mai kat kita, kita tak jadi seperti itu. Habis golongan mana kita nak duduk? Kalau bukan golongan ayat yang Tuhan sampai untuk kita. Kelaku kita ni mesti kena jadi kelaku Muhammad, yang berakhlak dengan akhlak terpuji. Yang kata Muhammad tu terpuji, diambil dari perkataan nama Tuhan, iaitu Mahmud. Mahmud ni nama Tuhan yang bermaksud yang maha terpuji. Kalau begitu, perangai-perangai orang yang terpuji ni apa dia? Hari ni lebih baik daripada kemarin. Dekat-dekat nak ma'al hijrah ni, patutnya lebih baik beribu kali ganda daripada ma'al hijrah tahun sudah. Bertukar nak mati dah. Saya kata tadi, tunggu apa? Tunggu nak mati. Sementara tunggu nak mati, makan korma, makan hak tu, makan hak ni. Tapi duk tunggu nak mati. Sebab mati dia tetap dah. Kita kena mati umur 60 tahun. Maknanya panjang usia kita tu 60 tahun hidup, kemudian mati. Maka dikurangkan setahun sampai tinggal 10 tahun. Sampai tinggal 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun. Sampai tinggal 40 hari. Sampai tinggal 10 hari. Sampai tinggal 2 hari lagi anak hidup. Jadi kita belajar-belajarlah bersihkan diri supaya mati kita mati yang Tuhan redha. Jahat orang muda, nama pun orang muda. Kalau jahat orang muda, Allah Ta'ala masih boleh tilik. Tapi kalau jahat orang tua, Allah Ta'ala meluat nama. Kalau berzina orang muda, Tuhan cukup-cukup marah. Berzina orang tua lagi dia marah. No. Jadi kalaulah kedekut orang muda boleh tahan berkira, tapi kedekut orang tua tak boleh pakai. Jadi kita kena berubah, no? Bukan kitab yang tu, hak tu mukadimah. Kitab tak baca lagi, ni baru nak baca. Tajuk apa tu? Tajuk yang ke berapa? Hari ni tuan-tuan dengan terkejut, ustaz pakai baju pengantin. Bukanlah pengantin, baju bila tu duk sorok-sorok jumpa. Pakai habis ya. Jadi terus duk panggil pak cik, pak long, panggil abang. Nampak muda lah sikit nak ni. Abang Wan, Allah. Baik. Syarah yang ke berapa? 56. Syarah yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ahmad Ibnu Atta'illah, kata dia, husnul a'malin nata'ju husnul ahwalin wa husnil ahwalin minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Kata dia, baiknya amal perbuatan itu sebagai hasil dari baiknya budi dan hati. Nampak dia pun cakap juga. Saya baru lepas kata saat ni dia kata apa dah. Baiknya luaran kita kerana baiknya dalaman kita. Hati kita ni dipanggil qalbu. Tempat duduk dua perkara. Dua benda besar dalam hidup ni dia duduk di qalbu. Pertama, ilmu. Kedua, iman. Dua ni dia duduk di hati. Ilmu dan iman membentuk akhlak. Ilmu iaitu pengetahuan dan kepercayaan membentuk kepribadian. Jadi kalau dari dalam tu elok, terbit luar pun elok. Kalau dah hati jenis beriman pada Allah, tentu di luarannya perkara-perkara yang membawa dia. Jadi yang luar terbit daripada yang dalam. Contoh saya bagi atas apa yang dia dikata.
Contoh dia kata baiknya amal perbuatan itu sebagai hasil dari baiknya budi dan hati. Hati dia jenis beriman ke Allah Ta'ala, hati dia jenis khusyuk hanya dengan Tuhan, maka dia akan mengeluarkan semua kata-kata yang baik, yang hasil daripada apa yang ada di hati dia. Dia banyak mengingati mati, dia banyak mengingati nikmat Tuhan, dia banyak mengingati hari-hari hidup dia yang lalu, dia banyak mengingati perkara-perkara yang diajar melalui Rasulullah. Maka yang terbit kot anggota luar dia semua yang bersangkutan dengan apa yang dia ingat di hati. Jadi hati tempat letak semua perkara. Sebab tu Tuhan kata hati orang-orang beriman itu adalah sebagai arash. Ni arash Allah Ta'ala ni, tempat Allah Ta'ala bersemayam adalah pada qalbu orang-orang mukmin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Allah, dialah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 waktu, dan dia bersemayam di arash. Dia sebut bersemayam tu nak abad kata meliputi, dan arash yang dimaksudkan adalah qalbu orang-orang mukmin. Kalau dah Allah Ta'ala saja duduk di hati kita, yang lain masuk semua dia tenang keluar. Hak merepek masuk semua dia tak terima. Dia hanya terima yang elok-elok saja pada hati dia. Sebab tempat singgah sana raja yang paling besar, Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja di hari pembalasan besok. Maka hati dia raja ni saja duduk. Kalau raja ni duduk, maka tubuh badan dia terpelihara daripada fitnah fid dunia dan fitnah fil akhirah. Fitnah-fitnah dunia pun dia selamat, fitnah-fitnah akhirat pun selamat juga, kerana hati dia tempat duduk raja yang paling tinggi taraf dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati orang mukmin ni, kalau terlatah pun sebut nama Tuhan. Wahai, kalau kita tengok orang latah ni sebut merepek-repek, tapi hati jenis beriman latah pun sebut nama Tuhan juga. Maka cukup bersihlah hati orang macam tu. Nak bagi bersih hati ni lagu mana? Banyak mengisi dia dengan perkara-perkara yang membuatkan dia kuat. Makanan bagi hati adalah zikrullah, lain darah. Hati mau hak tu lah. Dan dengan ilmu, hati mau ilmu. Dan dalam Quran, yang ada dalam tu ilmu dan kepercayaan Al-Quran. Jadi jadilah orang yang hatinya sebagai hati orang-orang mukmin. Dan baiknya hati itu sebagai hasil dari kesungguhan istiqamah pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang ini tidak bergerak dari apa yang didudukkan oleh Tuhan. Hati yang tetap, hati yang kekal sebagai hati seorang hamba, dia tak pernah bergenjak daripada apa yang Tuhan tetapkan untuk dia. Apa yang Tuhan tetapkan untuk dia, untuk hati ni, jangan menduakan dia. Tu fungsi hati. Jangan mensyirikkan Allah sebagaimana kita mensyirikkan perkara-perkara lain. Sebagaimana kita menduakan perkara-perkara lain, jangan menduakan Tuhan. Duduk tepat pada tauhid, duduk tepat pada keesaan Allah. Dan amal yang baik itu hanya diterima oleh Tuhan, dan itu pasti kerana baik dalam segala keikhlasan kepada Allah, dalam segi keikhlasan kepada Allah. Jadi amal perbuatan yang elok hanya diterima Tuhan, yang tak elok Tuhan tak terima. Macam mana kriteria, macam mana ciri-ciri amal yang elok? Ianya ialah yang ikhlas kepada Allah. Tadi saya kata syirik, maka yang ikhlas itu hilang daripada segala benda-benda yang menyekutukan Allah. Jadi amal yang tak ikhlas tak akan diterima, sebab setiap amal yang tak ikhlas dikirakan kotor. Tak kira semayang lepam dari timbul bisui atas dari, kan, bengkak terkeluar kepala lutut punya semayang, tapi dalam tu tak ada ikhlas, semayang tu tak akan diterima. Dia tak kira hebat mana kita, dia hati kita mesti bersih daripada tujuan dan matlamat yang lain. Kalau saya tanya, kita atas dunia ni, apa tujuan dan matlamat hidup kita? Apa tujuan dan matlamat? Lain tak ada, hanyalah
Allah. Apa lagi ada lain daripada tu? Kita buat kok mana pun sebenarnya kita sedang tuju ke Tuhan. Biarlah apa lapangan pun yang kita masuk, apa jurusan pun yang kita libat, kita sebenarnya sedang menuju kepada Allah. Maka nak tuju kepada Allah mesti bersih dari yang kotor-kotor. Dalam lain perkataan, jangan kita menduakan Tuhan dalam peribadatan dengan apa saja. Sebab yang kita minta adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Hari-hari duk minta 17 kali sehari duk kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah yang lurus. Apa dia yang lurus? Tuhan. Lain semua bengkok, lain semua muhung. Tuhan saja yang lurus. Maka dapatkan Tuhan, bukan untuk mendapatkan yang lain. Upah dia nak bagi. Kita buat bukan pasal upah, kita buat pasal dia. Upah dia nak bagi, kita tak mau tahu hal tu. Banyak mana dia nak bagi, kita pun tak tahu. Lebih baik kita buka hati kita hanya nak pada dia redha. Kalau gitu mesti kena bersih, mesti kena ikhlas. Kalau ikhlas, tak banyak fitnah-fitnah yang berimpit dengan kita waktu kita beramal. Kerana tak ikhlas itulah timbul macam-macam. Hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Hak nu tak kena, hak ni tak kena. Pasal hang tak ikhlas. Cuba hang ikhlas sungguh. Kalau tak ikhlas ni macam-macam sembang, macam-macam kata, macam-macam bunyi. Hatta buat baik pun bunyi juga. Pasal apa? Hang herot. Tujuan hang sebenarnya bukan nak buat tu. Hati hang tak lurus. Hang kecoh beradak-beradak. Tapi hang nak buat juga. No. Kemudian, dan tidak mungkin ikhlas kecuali jika ia mengerti benar-benar kedudukan dirinya terhadap Tuhannya. Siapa pun tak boleh ikhlas atas dunia, atas ibadat, atas apa yang saja dia buat. Dia tak mungkin boleh ikhlas, melainkan dia duduk pada kategori ma'rifah. Dia kenal dia siapa. Orang yang boleh ikhlas hanyalah orang yang ada pengenalan pada diri dia. Dia tahu dia ni siapa di sisi Tuhan. Orang ni dia boleh ikhlas. Orang ni saja buat ibadat betul-betul bersih, tak mengharap apa-apa pun di atas ibadat. Dia hanya buat kerana lihat dia, kerana syuhud dia, penyaksian dia terhadap Tuhan, dan kerana faham dia diri dia ni siapa. Saya tanya dah, saya habang dah kat tuan-tuan kan, kita ni siapa? Kita ni siapa? Tanah ya. Tanah hak kita pijak tu, itulah asal kita. Daripada tanah je zahir kita ni dicampur dengan batin roh kita. Daripada yang baik kualitinya duduk sekali, roh pun tak jadi sendiri, jasad pun tak jadi sendiri. Kita bukan Tuhan bagi jadi. Tahu-tahu mai ada, tahu-tahu terbit kot tempat tidur. Kita semua mai daripada proses hina, proses yang cukup hina, leceh, nampaknya bagus, celaru. Loh, Tuhan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia habaq najis tu. Dia habaq kita semua dari najis. Najis mutawasitah, tetap hina dan akan hina, terus hina buat selama-lamanya. Tak pernah pun ada kemuliaan. Tapi kita nak ambil kemuliaan tu, nak bubuh dalam diri kita, kita nak bangga atas kemuliaan tu. Wahal kita hina, kita lahir keadaan hina, mati sekali dibubuh di tempat yang hina. Semua ni orang yang kenal diri dia ni saja, kalau semayang sungguh. Yang semayang tikam turun ni berlama. Kalau 100 orang, 10 orang pun tak ada semayang betul-betul ikhlas, tak ada. Halal semua tikam turut, nak upah, nak atu, nak ni. Kerana dia nak semayang atas dia hamba mana dah. Tak ada. Dia betul-betul mau pasal dia hamba Tuhan. Dia nak, aku buat nak ni, esok akhirat aku dapat syurga. Pasal hang mau syurga tu. Hang bukan nak semayang sangat kalau Tuhan tak bagi syurga kan. Jadi kerana syurga tu lah hang semayang, hang piduk dengan syurga. Hang tu sama duduk dengan aku. Kita tak bersih sungguh, tak clear sungguh. Nak bersih macam mana? Kita sedang-sedang nampak ada lah. Tu dari tak ada. Kita kena tengok daripada tak ada tu, siapa buat mai? Siapa buat mai? Dia bawa mai bapa, dia bawa mai mak, dia buat kita daripada tanah yang asalnya, dia saring, dia tapis hati ayat. Dia masukkan kita daripada tulang bukan daripada hebat-hebat. Bukan mai daripada daging hebat dah, daripada tulang daripada ayak tulang. Ayak tulang belakang punggung kita ni, daripada situlah benih kita dicipta.
Dia campur dengan ayam tulang rusuk seorang perempuan. Satu sulbi, satu lagi taraib. Dua ayam tulang ni lah cantum. Daripada ayam tulang yang nak menyombong, kita sabar. Sebab tu dia posok masuk dalam tanah. Pasal mai jenis selaru balik tempat selaru juga. Tapi masa hidup bukan nak ambil tahu tu. Sebab tu kita belagak, sebab tu kita menyombong. Sebab tu dia suruh Nabi mai habaq pasal jangan sombong. Kalau tidak kita duk tak reti situ lah. Kita duk ingat kita ni bagus. Yang warak bagus, menyombong cara warak. Yang jahil menyombong cara jahil. Yang hebat menyombong cara hebat. Yang kodi menyombong cara kodi. Wahai, semua teruk. Kita semua ni kemangkang tau, kemangkang. Kalau rebui, jenuh rebui, kampuk ni. Tu dia kata, dia balun. Bukan apa, nak habaq bagi kita tahu. Nak ikhlas macam mana, duk perasan. Oh, aku bagus pasal apa? Aku rajin. Banyak hangnya rajin. Kederat yang ada dekat hang tu bukan hang punya. Anak sembang lah. Biji mata yang ada kat hang tu bukan hang punya. Dia punya, dia bubuh bagi kat hang. Hang perasan hang punya, lepas tu hang sombong atas biji mata hang. Hang ambil di mana benda tu? Kaki hang duk berdiri tu, dia bagi, bukan hang buat sendiri. Jenis tak tahu hang ni yang menyombong duk main. Cukup tak guna tu hang ni. Nak kata bahasa apa tu? Saya nak ambil bahasa hak betul-betul saya nak balas tu. Cukup tak guna tu. Ambil barang orang, ambil harta orang, pinjam zat, kita kata aku punya. Banyak cantik yang punya. Kalau kita punya dia tak busuk lah tuan-tuan. Dia tak busuk, mati dia duk wangi situ lah. Ni pasal Tuhan punya. Pindah balik tempat kita main tu. Pasal asal main dari busuk balik tempat busuk lah. Lah dia tak perasan. Habis tu nak dapat ibadat ikhlas lagu mana? Cerita Maisat. Diri pun tak kenal. Kenal tu kenal hak menyombong lah. Kenal tu kenal hak boleh berdiri hebat dah. Kenal tu kenal hak ada pangkat dah, ada duit dah, ada kederat dah, ada ilmu dah. Cuba kenal masa duk main dulu tergulin bulat tu. Apa ada masa tu? Keluar main telanjang bogey, cuba kenal waktu tu. Tu dia apa pun tak ada. Apa pun tak ada, terkulat-kulat. Kalau keluar menerak mah. Kalau keluar terlentang lah. Tak boleh pergi ke mana duk lagu tu. Hari ni punyalah sombong. Kes ni tak boleh ikhlas. Kes tak kenal kita ni siapa. Bukan lahir mai kot dalam tong, keluar kot cermin, keluar kot terowong. Semua mai daripada perut perempuan ni semua air. Siapa mai daripada perut lelaki-lelaki? Tuhan abang megah-megah pun yang melahirkan hang yang paling lemah atas dunia ni. Yang lahirkan kita semua ni adalah yang paling lemah atas dunia ni. Hang hebat mah. Keluar mai dah apa? Apa tak ada. Tak ada. Keluar mai muka pun dekat-dekat nak serupa dah semua. Pun mujur tu, benih Down syndrome tu tak sangkut. Sangkut benih Down syndrome tu dia dengan dagu panjang, dengan lidah panjang, dengan biji mata semua panjang. Baru dah kan? Ni keluar main segak, dia buat muka leceh lah. Dia buat cemperang. Banyak cantik. No. Saya seronok. Semalam balas di Matang Pasir. No. Balik pulau. Allah. Syok tak? Fatihah tu syarah yang pertama tergulin. Mereka kata situ apa? Ustaz malam ni berkat tu. Saya kata pasal apa? Hak semalam hak mai tu Ustaz. Hak tak pernah mai masjid banyak tahun dah. Tapi dia dengar Ustaz mai, dia mai. Cantik mai kena kat dia. No balun baiknya. Tak pernah mai masjid, tak pernah mai surau. Lah jemaat tak pernah mai. Tuan-tuan dan puan saya nak abang tuan-tuan. Katalah kita ni tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi jemaat. Kampung tu campur dengan kita 40 ahli jemaat yang bermustatin. Kita salah seorang hak tak pergi, tinggal 39. Sah dah jemaat tu. Tu dia. Jahanam habis satu kampung, kita punya pasal seorang. Oi, ramai lagi. Dia bukan kira yang bermukim, dia kira yang bermustatin. Dia tak pakai yang bermukim. Sebab tu dia tak travel waktu subuh. Sebelum waktu subuh, hari Jumaat. Takut kurangnya ahli Jumaat. Ni bukan pergi mana pun duduk orang tu lah. Dia tak main masjid. Punya kemangkang sampai terah tu lah. Tapi ilmu banyak. Ilmu banyak, semua banyak.
Lepas tu ada seorang tu main bisik kat saya, Ustaz, tu hak duk tang tu hak main bisik ni pun bukanlah baik sangat, tapi bagus jugalah dia habang kan. Dia main kata abang, Ustaz, tu hak duk tang tu, kawan tu pun bagus dengan saya, bagus gitu gini. Dia kata apa, Ustaz, tu main ekor pun bukan selesai lagi. Tu dia lah ni duk main ni, duk main ni Ustaz. Tak apa, bulan depan saya pergi, nanti saya sedekah pada dia. Sedekah bab ekor. Lah duk main judi lagi, ya Rasulullah. Bila nak bertobat ni? Letih dah. Letih tak larat habang. Tengok koklok cantik, bagus. Masuk dalam desperado, tak nampak apa. Kalang kabut, gelap gelemat, kelam. Ya Allah, ya Rabbi. Noh, dia jadi celaru. Pasal apa? Pasal celek-celek mata, tak kenal kita ni siapa. Kita ni siapa atas dunia ni? Hamba Tuhan yang diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Ta'ala dekat para malaikat-malaikat hadoda al-qarabiyun yang berlambak-lambak di langit no. Tuhan panggil mereka semua, termasuk dengan Azazil, termasuk dengan Jibril, Mikail, semua dipanggil mai duduk. Dia habaq kata, aku nak buat atas muka bumi ni pengganti aku. Tuhan tak pilih malaikat sebagai tukang ganti. Tuhan tak pilih jin jadi ganti. Tuhan pilih manusia. Punya bagus yang betul lah manusia ni. Lah dia duk kelang kabut juga. No. Pasal apa? Pasal tak mau meninjau, tak mau menyelidik, tak mau mengkaji siapa kita, kenapa kita dilahirkan, dan apa tujuan dan ke mana kita selepas ni. Tak mau duk tengok yang tu. No. Kemudian dia kata lagi, Abu Hamid Al-Ghazali berkata, tiap tingkat kepercayaan atau keyakinan itu mempunyai ilmu dan hal, yakni perasaan dan amal perbuatan. Nampak? Apa-apa keadaan kita duduk, tak kira martabat mana kita duduk, mesti dengan ilmu pengetahuan. No. Saya habaq macam inilah sebagai contoh saja. Nak pergi semayang jemaat mesti dengan ilmu. Siapa pergi semayang jemaat bukan dengan ilmu, tidak ada jemaat bagi dia. Nak terima dan duduk dalam orang yang ada jemaat, mesti masuk dalam kawasan masjid sebelum azan jemaat. Siapa yang masuk dalam kawasan masjid selepas azan jemaat, orang tu tak termasuk orang yang dapat fadilat jemaat. Azan jemaat, khutbah dua baru mai. Cantik duduk naik motor, perank langgu, tak pergi duduk naik dengar khutbah lagi, melilau ke tempat dia yang semayang, yang tengah ukok daun dengan duk bersembang, yang khatib duk baca atas tu. Tu pasal apa tu? Ilmu hilek, tak ada, kosong, zero, tak ada ilmu. Yang dia tahu pergi mesti nak semayang sunat, pergi lambat pun semayang sunat tu, pederai rendam dalam kolah tu, ambil semayang lokoi habis dah semua. Dia main-main, dia tengok lapan dia, langkah habis semua jemaah-jemaah lain, dia duduk, dia semayang. Tok khatib nak baca apa, hang punya pasal, aku nak semayang. Walhal wajib ahli jemaat mendengar khutbah, wajib, bukan sunat. Siapa pergi jemaat tak dengar khutbah, tidak ada jemaat bagi dia. Mai tak dengar jemaat, dengar sambil semayang, tak usah duk pemurung. Satu waktu satu benda aja, tengok duk merepek sampai dua benda. Satu waktu hati boleh ingat satu perkara aja, satu waktu ingat sampai 10 perkara, pemurung nama dia lagu tu. Sama ada ingat semayang sunat atau dengar khatib baca khutbah. Kalau dia dengar khatib baca khutbah, Fatihah tak baca. Kalau baca Fatihah, khatib tak dengar. Semayang juga lambat-lambat dulu. Hang semayang laju-laju sikit, tok khatib duk pegang dah tungkat, duk genggam rapat dah ni. Ni kalau aku swing pergi kat budak ni lagi, mau dia menerak dia tu. Kita nak baca khutbah yang dia kalut nak semayang sunat. Nak bagi semua orang biji mata tengok dekat dia, yang betul-betul warak dalam masjid ni aku tengok celaru pergi dengan tak ada ilmu. Naik atas mimbar membaca khutbah, khatib dengan ilmu tu, bukan boleh baca kodong tak tahu lah. Dia mesti dengan rukun, dengan syarat wajib, semua mesti lengkap.
Tak legap, khutbah batal, jemaat pun batal. Nah, tak ada ilmu pergi buat kerja juga, jenah pening kepala lah kita. Besok saja bagi kita susah di akhirat. Duduk di padang mahsyar panjang-panjang, duduk lama-lama kerana nak kira benda-benda ni. Allahu Akbar. Jangan terbiang tuan-tuan, di padang mahsyar tu tidak ada siang, tidak ada pagi, petang, malam, tak ada. Dia macam tu je keadaan dia, dan kekal buat selama-lamanya macam tu. Tuan-tuan ingat berapa hari? Tertinggal semayang maghrib, tertinggal kerana sibuk dengan kerja dunia, bukan tak mau buat, sibuklah dengan kerja-kerja urusan perusahaan kita nak hidup, hingga tertinggallah waktu asar, kena duduk dalam neraka sakar 60,000 tahun satu waktu. Kalau sehari Allah Ta'ala bersamaan 1000 tahun kita, kalau 60,000 tahun Allah Ta'ala berapa lama nak duduk dalam sakar ni? Baru satu waktu, kena tinggal setahun saja. Depa ingat, depa apa kita lah. Kita ingat benda-benda ni semua sembang kosong. Kita ingat betul? Tak kosong tuan-tuan. Dia sebut mesti ada. Dia sebut kan, setelah kita hidup pastinya kita akan, dan mati dah kita tengok berlaku. Kalau mati hak dia kata tu berlaku, maka hukuman di mahsyar juga akan berlaku. Sebab dia kata alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman itu percaya kepada benda-benda yang tak dilihat dengan mata kasar. Maka kita kena beringat yang ni. Lama tuan-tuan, cukup lama. 60 tahun atas dunia pun dah cukup lama dah. Tambahlah di akhirat. Minta Tuhan bagilah kita cepat. Duk minta doa. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Wahai yang mengamankan daripada barang yang ditakuti, wahai yang mengamankan daripada barang yang ditakuti, amankanlah kami daripada barang yang kami takut. Apa dia yang kita takut? Sakaratul maut, takut habis dalam su'ul khatimah. Hak ni kita duk minta setiap hari ni, ya Allah, aku takut mati lagi iman tercabut, ya Allah tolong aku. Dan apa yang kita takut? Berkira-kira di padang mahsyar. Duduk di padang mahsyar satu azab. Masuk ke yaumul hisab satu azab. Duduk di yaumul mizan satu azab lagi. Lalu siratal mustaqim lagi satu azab tuan-tuan. Kecil anak kita nak jumpa benda-benda ni semua ni. Hari ni kita dah buat mukat, kita dah buat main-main lagi ke atas dunia ni. Saja kita ni, saja terbiang. Duk tahu dah tak mampu, terbiang juga cari pasal. Cering belum rumah saya. Kata kita pekat-pekat cering seorang sikit. Esok nak kena teruk. Saya tukang abang lagi kena teruk. Silap hari bulan saya nak kena dulu. Saya nak abang berabi-berabi bang. Biar besok kalau Tuhan tanya abang dah. Setakat yang saya mampu. Banyak ni lah yang saya mampu. Harap-harap Tuhan buka kat kita lebih lagi. Harap-harap Tuhan bagi kat kita lebih lagi daripada apa yang kita dengar, apa yang kita tahu. Kemudian dia kata ilmu yakin, iaitu keyakinan yang dapat dari pengertian teori pelajaran. Hak ni keyakinan atas ilmu kerana kita belajar. Kita yakin kata apabila kita meningkat usia, otot-otot apa tu molekul-molekul badan kita, segala benda yang ada dalam diri kita, dia akan menjadi lemah. Dia bertukar. Dia jadi kurang. Tuhan buat mula-mula kita ni, dia buat doktor dalam badan. Dia panggil antibody. Dia buat hak dulu. Bila usia kita makin meningkat, dia tukarkan antibody menjadi lemah. Dan dia kata dalam Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Bila aku bagi panjang umur, aku akan kurangkan kejadiannya. Kita kuranglah. Maka kita belajarlah benar tu. Dengan keadaan ilmu kita belajar, kita yakin bahawasanya kita tua besok yang kita akan hilang. Dengan ilmu keyakinan ini, dengan ilmu yakin ini, kita berwaspada. Bila hari bertukar, kita tahu kita meningkat usia atau kita berkurang usia satu hari. Tukar hari, kurang sehari. Tukar hari, dan kita tahu makin kurang makin lemah, dan kita berwaspada sebelum hari bertukar. Itu dengan ilmu yakin. Kemudian dengan apa? Dengan ainul yakin,
iaitu keyakinan yang dapat dari perkataan, dari fakta kenyataan lahir setelah terungkap atau terbuka, dilihat dengan mata kepala, nampak jelas, maka itu dia panggil ainul yaqin. Setelah kita nampak dengan jelas, tiba-tiba gunung berapi meletup, kita tahu dah kata ini mesti hancur, ini mesti binasa ni. Maka ketika tu duduk atas ainul yaqin. Tadi ilmu yaqin, lepas tu ainul yaqin. Dan yang paling kuat daripada semua keyakinan ini dinamakan haqqul yaqin, iaitu keyakinan yang benar-benar langsung dari Allah dan tidak dapat diragukan sedikit pun, iaitu kenyataan yang mutlak. Apa dia? Tuhan. Hak ni biji mata pun tak nampak, ilmu pun tak belajar, dia main dengan diri dalam, iaitu haqqul yaqin. Dia panggil mata basirah. No, dia panggil mata dalam. Sebab tu siapa yang ingin mengenal Tuhan, tengok dengan mata kasar, fikir dengan akal, dan topak dengan mata hati, baru boleh faham. Kalau siapa dekat duk tengok dengan mata kasar, fikir dengan akal, tak dibantu dengan mata hati, dia takkan faham tentang Tuhan. Dia duduk macam tu lah sampai bila-bila pun. Jadi kita kena ada tiga-tiga ni: ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Haqqul yaqin ni ketetapan yang ada, keyakinan yang tetap, tak berubah dah. Seperti kita meyakini bila matahari jatuh, keadaan menjadi gelap. Hak tu siapa tu satu main cerita lah, memang aku percaya macam tu. Maka haqqul yaqin ni biasanya kita percaya kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam pentadbiran alam jagat raya ni. No. Ustaz, saya minum ayam air hari ni. Nah. Lagi teruk nak bagi lagi. Yang ke-57. Tadi 56 kan? Jangan meninggikan zikir kerana engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Maksud dia apa? Jangan kita duk tunjuk-tunjuk tentang kewarakan kita apabila kita duduk dalam ibadat. Janganlah sampai orang tengok tu dia sakan. No. Tapi di sini hak ni tak ada. Saya main banyak kali lah, tak ada. No. Orang tak zikir derah-derah dah. Saya rupanya zikir kita dengan Tuhan ya. Pasal jemaah, kalau ada jemaah ni kadang-kadang ada masbuk. Oh kesian kat hak masbuk. Kalau kita derah sangat lagi, dia baca lain bunyi lain, ganggu kita. Zikir lepas semayang bukan wajib. No. Dia boleh derah ni atas takbir tu pun tu imam je. Makmum tu sedang bunyi lah. Sekali makmum bunyi juga, orang lain tengok hak mana pula imam. Kan 3-4 orang. Seorang sudah. Dan kita zikir pelan-pelan. Nak zikir derah-derah, nak bagi syok, kita balik rumah kita, buat bilik, soundproof, zikir. Kan? Zikir tiba sampai terguling, tergedik-gedik seorang-seorang. Siapa pun tak kata apa. Pasal apa? Orang luar pun tak terganggu. Kita nak zikir. Nak zikir-zikirlah. Ni berzikir beringguk reban surau-surau punya berzikir. Kan? Mana boleh derah-derah sangat. Dan jangan duk tunjuk kewarakan kita. Yang nak menilai bukan manusia, yang nak nilai Allah Ta'ala. Buat bagi Allah Ta'ala nilai. Biar lebih tahu duduk kita di mana sebenarnya ketika kita duduk kata Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kadang-kadang ikut ya. Bukan menyelami pun apa yang kita kata. Terutama masa bila? Masa zikir ketika ada kenuri arwah. Hak tu zikir cukup bahaya. Saya bukan bahaya apa, takut mayat naik balik sini. Pasal zikir masa tu bukan zikir sangat. Dah semua pakat mengangguk takkan aku nak duduk saja. Sekali mai dalam 4 orang, pasal aku tak angguk, dia pun tak bohong sekali. Macam mana? Pangguk juga. Cantiknya boleh. Kan? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tanya dia hang kata apa? La ilaha illallah lah. La ilaha tu apa dia? Mana aku tahu dia pun kata. Aku
Mana boleh zikir tapi tak tahu apa. Orang zikir pasal tahu tu orang zikir. Pasal nak bawa bagi hati tu rasa betul kata kita tu hamba. Ni pulun zikir tanya, subhanallah tu apa dia? Maha suci Allah. Yang tu pun orang tak tahu. Cik, kata orang tak tahu pula. Jangan kita tu tahu sangat. Wahai, kita pun piang. Subhanallah tu apa? Kalau orang tanya kita, subhanallah tu apa ustaz? Kita pun dengan penuh megah jawab, Maha suci Allah. Suci Allah Ta'ala ni lagu mana? Lagu kelorok tu lah. Hang cerita tak suci Tuhan lagu mana? Hang habaq suci itu perkataan. Dan adakah suci yang hang habaq tu adalah diri yang sama macam Tuhan? Hang cerita bagi aku faham. Tidak hanya duk kata. Suruh cerita tak lagu. Nak cerita aku dah. Tuhan pun tak nak tengok. Tahu suci kau tak ingin betul tak? Mana boleh. Sebab tu Islam tu sikit. Tuhan Nabi abang tu, Islam itu dagang. Dia sebut kata Islam seperti orang berdagang. Orang berdagang ni lagu mana rupa dia? Rupa dia orang yang bermusafir ni tak ramai. Yang ramai adalah bermustatim dan bermukim. Jadi dia simbolkan orang Islam ni, orang yang benar-benar Islam, iaitu benar-benar mengenal dia dan Tuhan ni, cukup sikit dan kembali menjadi dagang. Dan orang musafir ni duduk sikit situ lah. Dan Islam hak kenal ni duduk sikit situ lah. Dan beruntunglah mereka yang dagang. Dan beruntunglah hak jenis sikit-sikit ni. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau kawasan tu ramai orang, banyak orang kawasan tu, rumah pun banyak, hak main surau ramai ke sikit? Sikit, bukan ramai. Kan? Kawasan tu dia ada persatuan penduduk dan sebagainya. Hak terlibat tu sikit ke ramai? Sikit. Hak benda baik ni tak nak banyaknya, sikit. Tambah duk bagi duit untuk orang. Hak tukang bagi duit ke orang ni ramai ke sikit? Sikit. Dan duk bagi duit pula, duit banyak ke duit sikit? Duit sikit. Dah lah bagi pun sikit, bagi duit pun nilai hak sikit. Kira hak baik-baik ni tak banyak mana? Kan? Berapa kerat daripada kita keluar nak pergi mengaji? Mat, jom pergi sekali dengan aku. Kita nak pergi apa? Kodak kita mai aku ambil. Nak pergi mana? Kita pergi di apa nama? Sebelah seberang tu. Weh, tu macam mana hang pergi seorang? Aku pergi seorang mai ah. Weh, macam mana? Macam mana apa mai? Aku nak buat pergi. Berapa orang yang ajak aku tu? Dia pederah seorang dia. Kan? Pasal apa dia tak mau ajak pergi? Pasal hak tumpang tu pun dia tahu jelau. Kan? Kokok lah orang tolong bawa pergi. Mayang semua, bagi makan. Duit ayam orang kena bayar. Duit nasi pun kena bayar. Dia kira pi bogel betul lah. Laratnya. Tapi larat daripada orang yang memang nak ajak dia pergi. Tapi hak betul-betul nak ajak dia pergi tanggung semua ni orang. Tak ada hak nak melingkuk ramai. Hak nak bagi elok bukan ramai. Mana nak tengok ni banyak ni sikit lah kita kira. Kalau dengan flat ni kan, depan flat ni kalau benerum main ke semua mana cukup. Nak kena buat extension tentu extension ni. Tapi hak main hak ni, jangan ni semua geng flat ni, geng luar ni. Geng flat mana ada banyak ni. Dia kata ustaz tahu mana? Allah, saya duk main. Tahu kan? Tapi cuba pergi di luar tu, hak lintas jalan dekat traffic light tu. Hak lintas jalan, hak jam di light tu, mana lebih banyak dengan sini? Tentu banyak tentu tak apa banyak pergi dekat tu. Nah, jam. Ustaz pun nasib baik ustaz. Kalau tidak pun aku tu juga. Berlama tu, orang tengah sembahyang maghrib, depa baru duduk kat dalam lewat dalam tu. Ramai ya Allah. Jam jalan, jam Pulau Pinang punya ramai. Suruh main surau, sakit orang belikat, sakit orang getin. Semua sakit. Pasal apa? Pasal sikit. Dan besok hak nak lalu sirat yang mudah ni sikit lah. Hak lalu macam peluru ni sikit lah. Tak ramai. Kumpulan yang cukup sedikit dibanding dengan berbilion-bilion manusia adalah segelintir manusia yang lalu sirat macam kilat. Tak tahu lepas dia balik sana. Kita harap kita ada sama dalam kenderaan tu. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan tak mau pun, ustaz ada lah dalam tu. Banyak cantik main dengan hal ni. Ustaz apa ustaz? Dia tak nak lepas. Dia tak akan lepas mudah-mudah.
melainkan orang tu benar-benar mencari keredaan Allah. No, baru boleh lepas. Ingat senang, kita boleh lepas anak-beranak kita runtun. Kita dah cantik dah lepas dah, anak panggil apa? Mai Ustaz. Pasal apa? Mau pergi mana? Masuk surga lah. Oh, cantiknya muka masuk surga. Saya tak semayang umur 15 sampai umur 21, abah tak bising. Hari ni saya nak kena abah cantik-cantik nak masuk surga. Banyak songeh main ni. Saya nak tuntut sebab saya anak. Masa tu saya perlukan didikan. Abah tak abang-abang kata saya pun. Macam mana? Ni semua ahli jemaah ni. No. Balik jemaah kemarin, ada cerita dekat bini. Tok Khatib kata apa? Tak ada, bini ngangam, tak tahu apa. Kita kira kita. No. Dia kata tak kena cerita kan? Habis tanggungjawab siapa? Tanggungjawab siapa benda-benda tu? Tuhan katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu dari neraka. Siapa nak kena cerita kat siapa? Tak cerita pun. Sepanjang 40 kali dah duduk pergi jemaat, sekali tak cerita lagi. Pokok balik nak abang Halimah hamai Ustaz. Hamai duduk tahun ni nak kopi ya. Kopi semua aku tak mau. Hang duduk. Hari ni aku nak jadi Tok Khatib. No. Aku duduk tengok hang lah ni keluar tudung pun hang tak pakai. Sebelum aku serekuk dengan hang dengan tudung saji ni, sejak hari ni start hari ni aku mau hang pakai tudung. Tok Khatib bising tadi hang tahu tak? Kata dosa isteri tak nutup aurat, suami yang kena tanya nak kena tanggung. Aku tak mau. Hang jangan cari pasal. Hang tak mau kena lesing aku, hang tutup. Aku tak kira nak serkuk dengan apa pun, hang tutup aurat. Hang nak sidai baju pun hang kena tutup. Hang nak keluar sapu sampah pun kena tutup. Start hari ni, dia kata kat bini dia, aku tak mau tengok hang pakai baju kelawang. Tengok timur nampak barat. Duk cakap sampah dengan baju tu. Tang terbang, tang ni terbang. Hang pakai baju tu, hang siap dengan aku. Ada duk biar kat bini aku tu. Tak ada lah jawabnya. Tu pun bukan main. Wa ana minal muslimin. Bagi penampak sekali baru ada kan. Muslimin apa? Rumah tangga kelang kabut tu. Muslimin lagi ya. Ni anak kita main maghrib kedak, tak tahu. Kita main tang ni cantik dia duk mengaji, anak di rumah tu dia duk main handphone, tekan meletup dah handphone sebut. Balik main cuba bertanya, abang semayang maghrib ni? Dia nanti buat senyap ha. Tambah pula dengan pak tak orang ngam. Lagi susah. No. Masuk waktu lagi ya. Hari ni mai awal Ustaz. Hari ni mai pukul 6.30. 6.30 saya sampai tang tu. Sampai depa letak tanda tang tu, depa turun terkejut tengok kereta siapa yang duk ambil kereta penceramah. Kereta penceramah bukanlah Volvo, kancil. Kancil berbengkok kata lembu dia tanduk. Baru ni pergi mengajak di Kulim lambat podo kan. Cantiknya kita duduk tengah rempit dia jalan tu. Jalan belakang belah arah kuda tu. Nak pergi ke Kulim jalan tu tak ada sibuk kan. Memang tak sibuk dengan kereta tapi sibuk dengan lembu. Allah, depa ni pun macam Sultan Kedah kan. Dia duduk rata atas jalan. Tuan lembu ada tak tahu. Saya pun tengok tuan lembu tak apalah, kita slow sikit. Tak slow jugalah, 1-2 juga tak tahu. Kan. Tak ada kereta ni. Kita dah lewat, doktor dah ustaz dia lewat. Pederai dia nampak kita main dari jauh, dia halau lembu dia cross jalan. Saya ambil belah kanan. Ambil lembu tu main. Nama pun lembu lagi kita duk pergi lagi dia main. Tak boleh nak buat apa. Bagi dagu dia memusing. Pusing dagu dia, kena depan bengkok, pusing belakang, kena tengah bengkok. Lah bengkok semua. Kali-kali tuan motor start motor belah. Tu masa kena bukan dia punya lembu. Masa nak jual je lembu dia. No. Cukup tak guna seorang tu. Ni siapa-siapa hak ada belah lembu jangan dia buat je tu dosa no. Jangan dia buat tu. Belah elok-elok, najis dengan bagi orang duk kena. Tambah-tambah orang duk main masjid kena najis lembu no. Besok nak jumpa di akhirat no. Belah elok-elok. Dak pun bawa lembu tu piduk jauh duk lautan mana kan tak ada ganggu orang. Duduk ni jaga. Berdosa. Bukan cakap bahaya, berdosa. No. Pasal binatang ternakan ni dia bukan ada akal. Terus nanti katuk lembu, katuk tuan tu kan. Cari tuan katuk banyak kali hit. Lepas tu abang dia sebelum aku tukar hang jadi lembu baik hang dengan lembu pergi jauh. Kacau bang dia. No, hari ni mai awal. Sampai dekat tol je. Mai pukul 5 pun jam.
Masa bila jam? Tak ada orang kami. Lepas tu teringat, oh pesta. Dia pakat masuk penuh. 8 jadi 2. Tapi pasal kereta kancil dia selit lah. Selit zak lepas. Duduk tengah-tengah pedas-pedas 6.30 terpacak main kami. Sampai dia heran, berani ambil tempat penceramah ni. Ustaz Wan pula tu. Tengok-tengok kena baju pengantin ni tak kata apa. Tengok Ustaz Wan awal. Padan tak masuk kerja lagi. Bulan depan nak main lambat lah. Tak main lambat habis. Semoga Allah menaikkan derajatmu daripada zikir yang kelalaian kepada zikir yang disertai ingat sedar terhadap Allah. Bukan duk kata la ilaha illallah tak ingat, tak tahu apa pun. Kita kata serta dengan ingat dan dengan faham. Kita tak kata saja. Kita kata sampai bulu rumah pun tumpang rasa sama. Kita kata sampai bulu mata rasa, peluh rasa, semua pakat getak satu badan. Zikir macam tu boleh tingkatkan zikir sampai zikir macam tu, dan seronok rasa lazat dengan zikir tu. Itu bagus. Itu bagus. Dia lagi lama lagi seronok, lagi lama lagi syok sampai rasa sama. Bolehlah zikir macam tu. Ni bunyi je derah. Lepas tu tak tahu hala duduk tang mana pun tak tahu. Zikir hak macam ni tuan-tuan, dia mewujudkan aura. Kita kata aura lah ni. Dia mewujudkan kekuatan. Kuat. Suasana tu dipenuhi dengan keberkatan dan kuat di atas zikir yang disertai dengan menyelami, merasai dan mengetahui. Kemudian naik pula ke zikir yang dengan kesedaran ingat kepada zikir yang disertai dengan rasa hadir. Nampak dia ada rasa. Zikir macam tu tanda zikir macam tu berlaku kat kita. Pertama, yang mata nak keluar, automatik dia nak keluar. Pasal gegaran kuat dalam badan. Gegaran bila kita sebut subhanallah, subhanallah, bergetar. Dia akan getarkan kelenjar air mata. Satu tubuh, semua otot dia getar. Dan kita rasa cering bulu rumah. Kita rasa geli geleman semua cukup. Zikir macam ni dia dengan rasa. Dan ketika tu orang yang hang riau, bukan riau buat, riau je jadi. Dan dari zikir yang disertai dengan hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah, dia panggil fana billah. Duduk hilang daripada yang lain, hanya ingat Tuhan. Zikir macam tu dia boleh pergi sampai sehari tak buat apa, dia sebut. Kita tak sadut terbiang. Lagi anak bini kata gila. Terus sampai peringkat tu, nak buat peringkat tu pergi buat seorang-seorang. Boleh, siapa nak buat pun. Tapi kena retilah. Saat lagi pejabat agama tangkap. Pasal apa? Mereka kata buat ajaran sesat. Tak sesat zikir ni. Jangan duk bunyi merepek. Sudah lah. Bunyi bagi elok. Bunyi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duk bunyi dia main puak kepala ni. Bagi bunyi betul. Jangan duk buat benda yang tak ada dalam Quran dan dalam hadis. Jangan duk berzikir benda yang tak ada dalam Quran, benda tu. Jangan duk buat tu. Salah pada umum yang tak tahu. Bukan semua orang tahu. Kita ada zikir hu. Orang bukan tahu tu. Dan Quran nak rujuk guna. Lah hadis nak rujuk guna. Wahai benda tu tak salah sebab dia tahu. Tapi main dengan hak ramai tak tahu, jangan buat benda tu. Nak buat seorang-seorang. Tak usah melibatkan kepada ramai. Pasal dia akan timbul fitnah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidak sukar. Nak bawa naik daripada satu rasa ke satu rasa, kacang. Cukup senang bagi Tuhan. Memindah, menaikkan dari satu tingkat ke lain tingkat, yakni derajat zikir adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju kepada Allah, bahkan sangat mudah dan ringan. Hak ni lah orang-orang suluk dalam tarikat buat. Ni jangan duk pergi pekunun depa sebab kita tak reti. Dia kata ni tarikat mana, dia kata dengar kata nak syaban dia. Hang tarikat mana? Aku tak ada tarikat. Hang duk sengak-sengak. Hang duk pergi kacau depa. Hang tak reti. Penyelewengan berlaku. Cuma belain sikit daripada kita. Pasal dia lepas mayang dia zikir panjang zikir dia sampai kadang-kadang masuk insya. Tentu pada kita nampak belain, kita belain lah sebab kita lepas maghrib buat apa? Tengok bola. Habis tentu kita kata depan ni merepek, kita tak nak buat kan. Kita tak nak buat benda-benda lagu tu. Jadi benda lagu tu senang. Kalau siapa ada buat, dia jadi senang, dia jadi mudah. Yang payah ni hak tak pernah buat. Cuma jangan kita pergi duk cerita benda yang kita tak
tak tahu, melainkan kita tahu. Kita cerita sebab sekali lagi kerana kita cerita, depa pula jadi rosak. No. Dan benda-benda macam ni, awam macam ni jangan buat. Sekali orang tak faham, buat untuk tertentu saja yang duduk sama perjalanan boleh buat. Umum macam ni buat hak ulama ajar, hak Nabi ajar, cukup terus ada buat lebih-lebih. Nak buat lebih, kita sendiri-sendiri yang tu. No. Tetapi saya pesan, jangan menyalahi Quran dan hadis. Buat tak ada masalah, buatlah. No. Cuma setiap benda yang kita buat, dia mesti ada test, dia mesti ada ujian. Kena sanggup terima. Sebab ujian dia bukan calang-calang. Tak kena gaya, kita ubah. No. Abu Al-Qasim Al-Quraisy Qushairi berkata, zikir itu timbul wilayah, iaitu kewalian dan pelita penerangan untuk sampai, dan tanda sihatnya permulaannya dan menunjukkan jernihnya akhir perjuangan. Apa dia tu? Orang yang duduk dalam zikrullah, awal-awal hari dia adalah cukup sihat dia. Hati dia tumpu pada Tuhan, pekerjaan dia bersih dalam mencari keredaan Tuhan. Penyudah dia adalah dengan keampunan Tuhan. Orang macam ni hak kita duk buat hari-hari lah. Bangkit tidur, ingat apa dulu? Ingat nak semayang subuh dulu, kerana mencari keredaan Tuhan, dan diikuti dengan semayang-semayang yang lain. Tapi tak bagilah pengkhususan kepada perkara-perkara zikir. Kita buat cara umum, kan? Kalau yang biasa duk buat, dia diikuti dengan zikir-zikir sampingan sementara menanti waktu. Kalau kita boleh buat macam tu, buatlah. Tapi pesan saya, jangan duk tayang, jangan duk tunjuk, jangan duk pamer. Saat lagi tak kena gaya, timbul fitnah. Dan yang jadi masalah lagi, menimbulkan riak. Jadi pandai-pandailah kita nak buat. Kalau nak masuk suluk, kena duduk atas peraturan suluk. Jangan duk buat ikut suka. No. Dan tiada suatu amal yang menyamai zikir. Dalam semua ibadah, tak boleh lebih daripada zikir. Zikirlah ibadah yang paling tinggi dari segi perbuatan, dan ibadat dari segi peribadatan umum yang paling tinggi di sisi Allah adalah ilmu. Ilmu adalah ibadat yang paling tinggi. Siapa duduk dalam pencarian ilmu, dia berada dalam martabat yang paling tinggi daripada kategori hamba. Jadi duduklah atas kategori muta'alim, orang-orang yang sedang menuntut ilmu, tingkat dia cukup tinggi. Dan dari segi peribadatan pula, perbuatan pula, tak boleh menyamai zikir. No. Zikir ada berapa? Zikir ada 4. Pertama, zikir lisan. Dia main ikut mulut. La ilaha illallah. Zikir lidah dia panggil. Hak ni ada had. Letih tidur, tak bunyi dah. Kan? Hang buatlah berapa kali pun, letih lempak tasbih, lena terkengkang. Tu dia panggil zikir lisan. Masuk toilet, habis. Tak bunyi lah. Kalut dengan kawan bersemam, habis. Kan? Kalut break terkejut, lagi habis. Tu zikir lisan. Kedua, zikir hati. Zikir hati ini berterusan, tetapi tidak habis ya. Terhenti ya. Kecuali orang-orang yang ada pengkhususan, dalam tidur boleh sambung. Itu pengkhususan. Kita tak ada jenis tu. Dan yang ketiga, zikir perbuatan. Zikir perbuatan ni duk buat semua orang bakal buat. Apa saja perkara yang baik dalam mencari keredaan Allah dinamakan zikir. Termasuklah tuan-tuan pakai kepiah. Selagi kepiah duduk atas kepala dengan cari keredaan Allah, maka ketika itulah zikir tu berterusan. Dan zikir yang tidak ada suara, dan zikir yang tidak ada huruf, zikir yang tidak ada perbuatan atas dia, adalah zikir nafas. Zikir ni tak pernah berhenti dan tak bunyi pun, dan dia sentiasa berjalan, dan tanpa dia semua benda terang. Dinamakan zikir nafas. Bunyi yang kalau nak ikut dengar bunyi dia bunyi satu perkataannya, Allah. Dia bunyi tu ya. No. Dia bunyi
Allahu 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 Allah. Selagi dia berdenyut, selagi tu dia bunyi. Dan tuan-tuan nak rasa dia, pegang tangan tempat ada injap. Tuan-tuan tekan tang injap tu, tuan-tuan dengar denyut dia. Cuba dengar bunyi dia. Pakai tak dengar. Hak tu kena lalu kot satu saluran lain baru boleh dengar. Kena bersih betul. Kena bersih betul tuan-tuan. Boleh dengar sampai di telinga ni bunyi Allahu tu. Kalau yang duduk dalam makam tu lah. Makam kita tak usah dengar bunyi tu, dengar bunyi denyut tu pun jadi lah. Dia tak bunyi perkataan lain, dia bunyi yang tu ya. No? Jadi 4 zikir ni lah dia panggil mengingati Tuhan. Dan sebenarnya itu saja yang ada atas alam ni, lain tak ada. Zikir ni saja yang ada. Tanpa zikir ni tak berlaku pergerakan di alam ini. Hanya dengan zikir ni lah berlaku pergerakan. Cuma kita tak faham kerana kita tak pernah tinjau benda tu. Yang kita tahu benda ni adalah biasa bagi kehidupan. Siapa belajar benda ni tahulah, nampak lah, dia rasa lah. Kadang-kadang dia tak suka duduk ramai-ramai sebab bagi hilang benda-benda ni daripada dia. Dia sampai ke peringkat angin bertiup dia dengar, pokok bergoyang dia dengar, rumput duk goyang tu pun dia dengar, air laut duk bergerak tu pun dia dengar. Orang ni sampai macam tu. Dia ni dia suka sorang-sorang dia. Dia tak suka ramai-ramai. Pasal ganggu konsentrasi dia. Sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir, maka zikir itu bagi jiwa dari segala amal. Sedang kelebihan zikir itu keutamaannya tak dapat dibatasi. Zikir ni kalau kata pahala, kalau Tuhan tunjuk pahala, tak payah buat ada lain lah, zikir ya. Sebab buat kerja apa pun kalau siapa-siapa faham juga adalah zikir. Kita masuk toilet, kita qada hajat juga adalah zikir. Cuma dia tak bunyi je lah. Sebab yang melakukan pembersihan daripada tubuh kita adalah Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum. Artinya, berzikirlah kamu kepadaku, nescaya aku berzikir kepadamu. Hang ingat kat aku ingat kat hang. Hang sebut nama aku sebut nama hang. Hang sebut nama aku dalam sorang-sorang, aku sebut nama hang dalam ramai-ramai. Hang sebut nama aku dalam majlis hang, aku sebut nama hang dalam majlis aku yang lebih mulia dari hang. Hang berjalan kat aku lari kat hang. Hang setengkai dengan aku sehasta dengan hang. Tu Tuhan kata, hang ingat kat aku ingat kat hang. Hang lupa kat aku tak boleh kan ikut sekarang. Ingatlah. Habis ingat untuk apa? Ingat ni untuk satu je, keselamatan hidup dunia dan akhirat. Tu tujuan ingat. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Artinya aku selalu mengikuti sangkaan hamba aku terhadap diriku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir dalam hati pribadinya sendiri, aku pun berzikir padanya dalam diriku. Dan jika ia berzikir di depan umum, aku berzikir padanya di muka umum yang lebih baik daripada golongannya. Dan bila ia mendekatku pada sejengkal, aku mendekat padanya hasta. Dan bila ia mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Dan bila ia datangku kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berjalan cepat, iaitu berlari. Saya kata orang syariat ni, hang ingat kat aku seorang, aku ingat kamu banyak. Kalau begitu hang dah sebut, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dia sebut, wahai hambaku, wahai hambaku. Hang nak apa? Tak cukup tak mana? Hang bak mai kat aku. Ada benda aku bagi kat hang tak cukup? Tak, bukan tak cukup. Sebut supaya seronok, supaya hati jadi seronok. Hilang semua benda yang dikatakan berat, hilang semua benda yang dikatakan masalah, hilang semua benda yang dikatakan musibah. Bagi diri yang selalu duk ingat, bagi dia adalah syurga. Dan Nabi kata, orang yang selalu mengingati Allah, dia berada pada 2 syurga. Satu di dunia, satu di akhirat. Untunglah. Dan kita ingatlah, setiap benda kita buat atas dunia ni, tujuan dia untuk nak ingat kat Tuhan je, bukan ada tujuan lain. Sebab pasal apa? Demi keselamatan. Kemudian
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiada suatu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya melainkan ada batas-batasnya. Kemudian bagi orang-orang yang uzur dimaafkan bila tidak dapat melakukannya. Ibadat, semayang, puasa, zakat, haji, semua ada perenggan. No. Tetapi kalimah syahadah dia tak ada perenggan. Puasa ada perenggan, zakat ada perenggan, haji ada perenggan, semayang pun ada perenggan. Uzur tak payah buat. Siapa uzur? Uzur dalam semayang, uzur apa? Daruri, kan? Uzur daruri ni atas darurah. Uzur dia apa? Macam wanita kedatangan haid, dia uzur yang dimaafkan. Tak payah semayang. Walaupun fardu, walaupun rukun, walaupun wajib semua tak payah buat pasal ada uzur. Maka ada batas. Zakat cukup haul saja, tak cukup haul dia jadi mana? Walaupun boleh buat keluar tapi tetap tak jadi wajib. Pasal apa? Pasal tak cukup haul, iaitu masa menyimpan dia tu tak cukup. Ada batas. Pi haji, kalau selamat dia boleh pi. Kalau di Mekah tak selamat tak wajib. Di Mekah selamat, naik kapal terbang tak selamat, lalu ke Palestin, peluru sampai meletup, tinggal ekor, kita turun dengan ekor-ekor ni. Tak boleh pi. Di rumah tak selamat, tinggal no, selatan Thailand mai, sapu rumah kita, tak selamat, semua tak wajib. Tetapi tengok dia kata, kecuali zikir, maka tidak ada batasan, tidak ada batas dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir. Semua keadaan boleh ingat. Duduklah keadaan mana pun mesti boleh ingat. Waktu main judi ni, terus duduk merepek, main judi dia tak bagi. Oh, ingat kat Tuhan pula main judi. Awal-awal nak pula bismillahirrahmanirrahim, ambil daun tu cucuk bola mulut dia. Tak habis dengan judi. Bila nak berhenti? Benda-benda maksiat jangan campur dengan benda yang baik. Salah tuan-tuan. Terus ni kita minta ustaz tak tolong buat ayat tawak, ujung-ujung nampak nombor dalam ayat kan. Tak boleh. Benda haram tetap haram. Ni benda haram jangan duk buat jadi halal. Kok mana pusing pun tetap haram. Arak haram. Tak usah cakap pandai. Semua jenis arak hukum dia haram. Yang jenis haram jenis mana? Hak jenis minum lah. Hak jenis minum. Apa kata? Habis minyak wangi haram tak? Minyak wangi tak haram. Pasal minyak wangi bukan jenis minum. Siapa duk minum minyak wangi di sini? Pasal dia apa arak, dia kata ada alkohol. Dia kata minyak wangi ada alkohol. Hang pernah minum minyak wangi ke? Tak pernah. Tak pernah nak haram. Pasal apa? Dia haram tak minum tu. Dah, bukan atas tu. Alkohol dalam minyak wangi tak sama dengan alkohol dalam arak. Bukan sama. Nama ya alkohol tapi nilai proof dia tak sama. Ada 75%, ada 20%, ada 30%. Yang dok jadi haram ni, hak proof dia boleh kacau betul. Oh, tak boleh minum arak ni pasal dia mabuk. Minum sikit tak mabuk. Macam mana? Hang kata tadi tak boleh minum pasal mabuk. Aku minum dry whisky. Kubuh kita dia cair sikit, aku minum, tak berdengung pun. Dia tak bagi minum arak bukan pasal berdengung, tak berdengung. Dia tak bagi minum arak pasal arak tu najis. Terus ada minum. Siapa minum air kencing ni? Macam tu lah, susah apa ya. Orang tak bagi minum cerita banyak. Terus ada minum. Banyak lagi ayam lain. Ayam tapai kalau tak mabuk minum ayam tapai lagi bagus. Kan? Ayam dong ketum pun tak boleh lah, dia kacau. Dong ketum hak mana yang kacau ni? Hak campur. Dong ketum asal dia tak rosak. Yang duk rosak ni pasal campur. Ayam dong ketum betul tak rosak Orang dulu-dulu buat bendam, minum baik 2-3 konek, cantik dia duk mukul. Kita minum tidak. Orang dulu minum buat bendang, minum buat rumah, depa minum ganja. Orang dulu depa makan. Pasal apa? Depa buat kerja teruk. Ini kerja duk naik motor ya dong ketum. Dengan motor-motor kan dia mabuk. Mana boleh? Tak boleh. Jadi macam itulah. Jangan ubahlah yang haram tetap haram. Tak usah ubah. Kecuali jika berubah, ini berubah akal, zikir tak pakai, main gila, habis. Jadi selagi tak gila, selagi tu zikir tak ada had. Gila. Gila ni lagu mana? Tak lagu orang lah. Cakap seorang-seorang, sembang seorang-seorang. Telefon plastik sembang sampai 2 jam. Pegang handphone lah tapi plastik. Tapi sembang macam betul.
Ui, nanti aku tunggu bang. Masalah kalau dia tak gila, siapa gila? Kita hidup tunggu dengan dia lama kan. Lagi kita hati pening. Jadi berzikir ni tidak ada had dan tidak ada perenggan macam ibadat-ibadat lain. Bila-bila masa kita boleh buat. Selamatlah kita. Kadang-kadang nak semayang kena ada wuduk. Kalau zikir tak payah. Sambil naik motor boleh, sambil bawa kereta boleh, sambil tunggu bas boleh. Ada siapa tunggu bas zikir? Ada nah, tapi kalang kabut juga. Sagi amal yang lalu macam mana? Kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masalah lah dia nak lalu pun. No. Tuan-tuan taklah, mungkin tuan-tuan kuat apa, main dengan betih perempuan, sodok pemohong lah. Semua ni semua serabut semua. Kantam tengok perempuan, buat tak mau tengok, tapi kelin. Kelin ni. Oi. Canggih ke? Dan lagi you. Duduklah kita. Astaghfirullahalazim. Ikut Ustaz Ibrahim. Pasang keset. Ustaz Ibrahim buat, dia pun buat. Allazi la ilaha illallah. Banyak lalu sebelah ni. Cermin kita ada 3. Luar 2, atas 1. Terlepas depan, jelin ke tepi. Tengok pula bahagian belakang. Tadi tengok bahagian depan. Boleh lepas nak zikir. Lah ni zikir biarlah kena tempat. Zikir di tempat lain, cara tempat lain. Zikir di market macam mana? Kita bersyukur di market ni. Kita tengok Allah Ta'ala cipta ikan termenung duduk di laut. Oleh kerana kita ni hamba yang dia sayang, bawa ikan termenung tu mai duduk di pasar. Dan kita boleh beli dengan mudah. Dan kita syukur ketika tu, mengenang yang tu. Itu juga nama dia zikir. Tak payah nak zikir hal lain. Ingatan tu saja boleh jadi zikir. No? Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat yang ke-191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Artinya orang yang sempurna akal ialah mereka yang selalu berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring di atas pinggangnya. Orang yang betul-betul cerdik akal, dia selalu ingat kat Tuhan. Tengah berdiri, tengah duduk, tengah berjalan, tengah tidur, dia tetap ingat dekat Tuhan. No? Dan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, ya ayyuhalladzina amanullaha dzikran katsira wa wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai sekalian orang mereka yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak zikir dan bertasbihlah, ia ini mengagungkan Allah pada pagi dan petang. Ya ini pagi, siang, senja, malam, di darat, di laut, di udara, pergi dan tidak pergi. Ya ini pada segala tempat dan masa, bagi yang kaya, miskin, sehat, sakit, terang-terang dan sembunyi-sembunyi, dengan lisan atau hati. Dan pada segala hal keadaan, duduklah dalam keadaan zikrullah. Dan paling baik sekali adalah Raudatul Jannah. Ini dia tempat ni. Tempat inilah zikir yang paling besar dan paling bermanfaat dan paling berfaedah, paling tinggi nilai di sisi Allah, iaitu dalam majlis ilmu, zikir yang paling atas kedudukannya, insya-Allah. No? Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan hati kita dua keadaan. Satu, selalu mengingati dia. Kedua, selalu bersyukur dengan nikmat dia. Dapat dua ni cukup, alhamdulillah, cukup bagus dah bagi kita. InsyaAllah umur panjang, tahun depan 2009 kita jumpa pula. No, Januari minggu keempat.